Salam sejahtera, Prof. Maya Dr. Chua Sun Yen. Nama saya Go Yujie. Kumpulan kami akan membentangkan HFF 225 Falsafah dan Isu Semasa yang bertajuk Falsafah dan Isu Semasa Banjir Kilat dalam Kalangan Masyarakat Malaysia. Kumpulan kami adalah terdiri daripada 5 ahli kumpulan iaitu saya Go Yujie, Anwar, Nur Hanim, Nur Ain dan Fatin Nasuha. Pertama sekali, saya akan membentangkan tentang pengenalan. Apa itu falsafah? Etimologi falsafah merujuk kepada istilah Yunani, iaitu philium yang membawa maksud cinta, kaji dan hargai, philos cinta dan sophia, hikmah, kebijaksanaan, kearifan atau kebenaran. Selain itu, Abdullah Ishaq telah menyatakan bahawa falsafah boleh didefinisikan sebagai usaha ke arah mencintai, mengkaji, mencari dan menganggapi sesuatu perkara dengan menggunakan akal fikiran dan kebijaksanaannya untuk mendapatkan kebenaran dan keyakinan yang dihakiki. Kumpulan kami telah mengkaji falsafah alam sekitar iaitu merujuk kepada persoalan-persoalan dasar tentang alam sekitar. Sekiranya manusia alam ini adalah ciptaan Tuhan yang membuktikan kewujudannya, ianya merupakan tempat manusia bernaung dan menjalin hubungan secara harmoni. Dengan ini, manusia akan lebih beretika dengan alam sekitar iaitu eco-friendly environment. Kumpulan kami telah memfokuskan kepada fenomena banjir kilat. Banjir kilat merupakan keadaan peningkatan paras air di permukaan bumi yang berlaku dengan cepat dan tiba-tiba disebabkan curahan hujan yang lebat dalam sesuatu tempoh masa yang singkat atau air surut dengan cepat selepas hujan berhenti. Banjir kilat sering dikaitkan dengan kadar aliran permukaan yang banyak. Runoff disebabkan kadar susupan air oleh liang-liang pori tanah yang rendah. Banjir kilat ini sering berlaku di kawasan bandar kerana bandar telah mengalami proses urbanisasi yang pesat dan kekurangan ditutupan tumbuh-tumbuhan serta proses pengendalan pada kawasan tadahan hujan. Di samping itu ialah objektif kajian. Kumpulan kami mempunyai 3 objektif kajian. Yang pertama, untuk mengenal pasti punca berlakunya banjir kilat. Yang kedua, untuk menjelaskan kesan banjir kilat kepada masyarakat Malaysia. Yang ketiga, untuk menghuraikan langkah yang perlu dilakukan bagi mengatasi isu banjir kilat. Saya akan menerangkan berkenaan dengan kaedah kajian yang akan digunakan dalam penyelidikan kami, iaitu kaedah kualitatif. Kaedah kualitatif yang kami guna ni, kami telah bertemu bual dengan beberapa responden dan temu bual itu dijalankan secara atas talian dan bersemuka. Dan selain itu, kami juga telah melakukan teknik pemerhatian di mana salah seorang daripada ahli kumpulan kami telah pun terkesan dengan banjir ini dan beliau telah menggunakan pemerhatian ataupun pengalaman beliau semasa banjir itu dan pengalaman itu dituliskan dalam penyelidikan ini. Seterusnya ialah kajian perpustakaan di mana kumpulan kami telah melaksanakan kajian perpustakaan iaitu dengan melayari laman web untuk mencari maklumat berkenaan dengan kajian ini. Daripada sorotan karya melalui kajian lepas yang diperolehi, banjir kilat adalah sesuatu fenomena bencana alam sekitar yang memberikan kesan kepada kemusnahan dan kerugian harta benda. Kajian yang telah dijalankan juga telah menghuraikan fenomena banjir kilat melalui analisis interpolasi dengan menggunakan data yang diperolehi daripada GPS dan DBKL. Dalam kajian ini juga mendapati bahawa banjir kilat kerap berlaku pada tahun 2012 sehingga 2018 di kawasan hotspot di Kuala Lumpur. Kajian lepas yang kedua pula mendapati bahawa pertentangan antara proses biofizikal dan tindak balas manusia yang mempunyai kadar ketidaksimbangan yang tinggi.
Kesannya, memberikan kesan yang negatif kepada ekosistem yang merupakan tindak balas kesan daripada perbuatan manusia terhadap pembangunan yang pesat di Kuala Lumpur tanpa menghiraukan aspek pengurusan alam sekitar. Jadi, terdapat beberapa lokasi hotspot banjir kilat di Kuala Lumpur, iaitu 4 kawasan yang sering terjejas di Kuala Lumpur adalah berhadapan Bank Rakyat, Jalan Sultan Azlan Shah, Kampung Periuk dan Jalan Ampang yang sering dinaiki sehingga 4 meter air. Dan kawasan yang paling teruk terjejas adalah Lorong Raja Mahadi. Jadi di dalam gambar raja tersebut merupakan kawasan yang sering terjejas di kawasan Lorong Raja Mahadi. Terdapat beberapa faktor yang mengakibatkan banjir kilat ini berlaku di Kuala Lumpur. Yang pertama adalah hujan berterusan tanpa henti. Hujan yang dilaporkan berterusan ini sering menyebabkan setengah kawasan yang rendah dinaiki air. Tambahan pula seperti di lokasi Lorong Raja Mahadi yang berhampiran dengan Sungai Kelang. Sungai-sungai ini juga tidak dapat menampung air yang banyak menyebabkan setengah kawasan berdekatan akan terjejas dengan banjir. Malahan kawasan ini juga merupakan kawasan pembandaran dan tiada tempat untuk menampung tadahan hujan yang berlebihan dan mengakibatkan banjir kilat ini berlaku. Seterusnya adalah proses pembandaran. Seperti yang kita sedia maklum, kawasan tersebut merupakan kawasan hotspot banjir yang sering terjadi. Hal ini demikian kerana dapat dilihat melalui geografik, kawasan tersebut adalah berdekatan dengan Sungai Kelang. Proses pembandaran juga merupakan faktor utama yang dapat dilihat kerana mungkin setengah lokasi yang sepatutnya dijadikan tempat tadahan hujan digunakan untuk proses pembangunan pembandaran. Buktinya seperti di lokasi Jalan Rahmat, Jalan Sultan Azlan Shah dan lain-lain. Hal ini demikian menjadikan tempat-tempat tersebut kerap dinaikkan air dan sejurus dengan itu, banjir kilat pun berlaku tanpa diundang. Faktor yang ketiga pula adalah hutan tadahan dan pembalakan terbuka. Ketandusan hutan yang menjadikan tadahan air hujan merupakan juga faktor banjir kilat ini berlaku. Aktiviti-aktiviti pembalakan kerana proses pembangunan bandar ini menyebabkan hutan semakin tiada di kawasan bandar. Ada juga kawasan direkreasi Taman Ekorimba. Di kawasan ini dibangunkan dengan kedai-kedai dan inat desa yang menyebabkan hutan dan pokok-pokok terpaksa dikurangkan serta ditebang bagi proses pembangunan tersebut. Faktor yang keempat adalah hakisan sungai dan sistem pemparitan, iaitu sistem pemparitan yang tidak terancang di setengah kawasan di Kuala Lumpur menjadikan sungai atau pemparit sering tersumbat. Sebagai contoh, lokasi yang sering berlaku banjir kilat oleh kerana pemparitan tersumbat ini adalah di Jalan Meru 3, Persiaran Hamzah Alang dan sebagainya. Justru itu, apa yang dapat dikaitkan juga adalah hakisan sungai yang berlaku kerana faktor semula jadi dan akibat pembuangan sisa domestik oleh manusia ke sungai-sungai yang berdekatan. Hal ini demikian juga menyebabkan hakisan sungai dan akan runtuh menjadikan bendapan ini ke dasar sungai maupun parit. Sisa-sisa domestik daripada manusia dan industri tidak bertanggungjawab akan mengakibatkan sesetengah kawasan sungai dan parit menjadi semakin cetek. Oleh kerana itu, jika hujan berterusan akan menyebabkan air hujan tersebut tidak dapat ditampung oleh sungai yang cetek dan menyebabkan air tersebut berlimpahan di sekitar sungai tersebut. Terdapat beberapa kesan terhadap masyarakat akibat daripada banjir kilat. Baiklah, mari kita lihat kesan pertama iaitu kemusnahan harta benda seperti kereta, motor akibat daripada banjir kilat. Dapat kita lihat situasi ini pada tahun 2022 di Jalan Chan So Ling, Petaling Jaya, Kuala Lumpur, di mana terdapat 2 buah kereta sudah tenggelam akibat daripada fenomena banjir kilat. Rentetan dari kejadian inilah mangsa akan mengalami kerugian yang besar untuk membaiki kenderaan mereka. Kesan yang kedua ialah menjejaskan perniagaan masyarakat setempat. Fenomena banjir kilat ini mampu menjejaskan individu-individu yang terlibat dalam perniagaan kerana kerosakan yang berlaku di kawasan kedai mereka.
Pada tahun 2021 di Petaling Jaya, seramai 30,000 usahawan terjejas teruk akibat daripada banjir kilat. Terdapat peralatan usahawan yang rosak perlu ditukar dan ini sekaligus menjadi tekanan kepada usahawan kerana mereka perlu mengeluarkan modal yang lebih besar untuk membaiki pulih kedai mereka. Bencana banjir kilat ini juga dapat memberi kesan terhadap psikologi mangsa yang terlibat, di mana masyarakat mengalami tekanan disebabkan kerosakan yang dialami. Menurut sebuah kajian dalam jurnal Pre-Hospital and Disaster Medicine, mangsa banjir berisiko untuk menanggung masalah kesihatan mental seperti tekanan perasaan dan juga mengalami kesukaran untuk tidur lena pada waktu malam kerana perasaan risau yang menyelubungi mereka kerana masalah banjir kilat ini. Sebagai contoh, penduduk di daerah Kelang telah diselubungi dengan rasa tidak tenteram kerana mereka rasa tidak selamat dan risau akan berlaku lagi bencana banjir kilat ini dalam waktu yang terdekat. Jadi antara langkah-langkah bagi mengawal banjir kilat di Kuala Lumpur ini ialah, yang pertamanya ialah mengawal aktiviti pembalakan, di mana kita tahu bahawa hutan ini adalah menjadi satu barrier untuk menghalang air daripada terus ke daratan. Dan apabila aktiviti pembalakan ini berlaku, jadi barrier ini sudah dihapuskan. Jadi keparahan banjir itu akan meningkat. Jadi langkah yang sewajarnya ataupun langkah yang komprehensif yang perlu dilakukan ialah dengan mengawal aktiviti pembalakan. Jadi pihak kerajaan seharusnya mengawal dari segi menyimpan ataupun mendeklarekan hutan sebagai hutan simpanan yang akan di bawah peruntukan Akta Perhutanan 1984, di mana akta ini akan dikenakan hukuman yang tinggi kepada sesiapa yang melanggarnya, seperti melakukan aktiviti pembalakan yang haram di kawasan hutan simpanan itu. Seterusnya ialah sistem perparitan yang efisien. Pihak kerajaan seharusnya mengeluarkan bajet yang setimpal ataupun bajet yang bersesuaian supaya meningkatkan lagi sistem perparitan di kawasan setempat yang terutamanya mempunyai rekod banjir kilat yang tinggi. Hal ini kerana sistem perparitan di Kuala Lumpur ini sudah pun uzur, di mana selama 50 tahun tidak ada penambahbaikan ataupun tidak ada satu pembaharuan dalam sistem perparitan ini. Langkah seterusnya ialah meningkatkan lagi kolam takungan air. Umum mengetahui kita terdapat kolam takungan air iaitu terowong smart. Jadi terowong ini adalah salah satu cara yang terbaik dalam mengawal banjir kilat. Kerana apabila banjir yang berlaku di bandar, sungai-sungai seperti Sungai Kelang, Sungai Ampang ini, kita boleh ambil air itu, air yang mengalir itu dimasukkan ke dalam terowong smart agar pengaliran air ke kawasan bandar itu dapat dihadkan. Jadi keadaan banjir di bandar kita boleh lihat ia akan dapat mengurangkan lagi keadaan banjir di bandar. Oleh itu, kita sepatutnya perlu meningkatkan lagi kolam takungan air ini. Tambahan lagi, di mana sekiranya kita mahu membina bandar-bandar yang baharu, kita perlu memberi perhatian yang tinggi ataupun yang penuh terhadap pembinaan kolam takungan air ini. Kerana sediakan payung sebelum hujan. Sekiranya banjir berlaku, kita ada jalan penyelesaiannya dalam mengawal banjir itu. Seterusnya ataupun yang terakhir sekali ialah menggalakkan projek pendalaman sungai. Umum mengetahui bahawa sungai itu lama kelamaan dia akan menjadi cetek kerana pembuangan sampah sarap dan tanah mendapan yang mengakibatkan sungai itu menjadi cetek. Jadi dengan projek pendalaman sungai ini, kita boleh mendalamkan lagi paras sungai itu yang akan menyebabkan
pengaliran air itu banyak dan ia boleh mengalir air yang banyak dari satu tempat ke satu tempat ataupun dalam masa yang tertentu. Jadi pendalaman sungai ini penting. Ia perlu dilaksanakan mungkin 20 tahun sekali kerana ia akan mengurangkan lagi keparahan dari sudut banjir ini. Jadi itu saja berkenaan dengan langkah-langkah mengawal banjir kilat. Alam sekitar merupakan anugerah Tuhan yang amat bernilai kepada kesejahteraan hidup dan perlu dipelihara dengan baik oleh manusia. Keluasan bumi yang kita nikmati ini membolehkan kita mempunyai tempat tinggal, sumber makanan dan ubat-ubatan melalui tumbuh-tumbuhan, gunung ganang sebagai pasak bumi, hujan sebagai sumber rezeki dan pelbagai lagi nikmat yang menjadi tanggungjawab manusia untuk kita pelihara dengan baik. Seterusnya, banjir kilat berlaku apabila adanya pertentangan antara proses biofizikal dengan tindak balas manusia yang mempunyai kadar ketidakseimbangan yang tinggi. Seperti yang kita ketahui, salah satu daripada faktor berlakunya banjir kilat ini disebabkan oleh proses pembandaran. Kepesatan pembangunan terutamanya di Kuala Lumpur sering mengabaikan aspek pengurusan alam sekitar seperti kawasan hijau menjadi semakin kecil dan longgang dipenuhi sampah sarap serta tidak disenggara dengan sewajarnya menyumbang kepada faktor berlakunya ancaman alam ini. Selain itu, di sebalik kemajuan dan kecanggihan mekanisme yang dicapai telah banyak mengundang kepada faktor berlakunya bencana alam seperti banjir kilat. Sikap segelintir masyarakat memandang enteng terhadap faktor berlakunya banjir kilat ini bagi ombak yang kecil jangan diabaikan. Masyarakat Malaysia selalu mengambil jalan mudah dalam pelbagai perkara tanpa memikirkan kesan dan akibat yang bakal terjadi. Selain itu, masyarakat Malaysia yang terkesan dengan banjir kilat bukan sahaja mengalami kerosakan dan kerugian harta benda dalam skala yang besar, bahkan ini juga mengakibatkan kecederaan fizikal dan kesan terhadap psikologi mereka dalam jangka masa yang panjang. Oleh itu, semua pihak perlulah memberikan penekanan yang lebih serius terhadap usaha mencegah masalah banjir kilat yang kerap berlaku di Kuala Lumpur. Sejak berlakunya tragedi banjir besar di Kuala Lumpur, kita perlulah belajar dan mengambil teladan bagaimana untuk menyediakan pelan tindakan sebelum dan selepas berlakunya banjir.